Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 iaitu terdiri daripada saya, Nurul Ain binti Rizal, Nurul Nadirah binti Nazri, Syazwina Asilah binti Saifuddin dan Siti Hawa Aisyah binti Abdul Rahim akan membentangkan tajuk hawa nafsu, kejelekan dan keutuhannya dalam membina jati diri insan sejahtera. Tajuk ini adalah susulan daripada bab 4, konsep insan dari perspektif falsafah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Nadirah binti Muhammad Nazri dan saya akan bincangkan tentang konsep nafsu. Terdapat sebanyak 295 kali kata akar non-fasin yang disebutkan dalam Al-Quran. Ianya boleh dibagikan kepada 4 bentuk asal konsep nafsu, iaitu sekali sebagai bentuk kata kerja tanafasa, seterusnya sekali dalam bentuk kata kerja tidak transitif, iaitu yatanafasi, seterusnya sebanyak 295 kali dalam kata nama nafs dan sekali dalam bentuk kata kerja tidak transitif yang bersifat aktif iaitu mutanafisun. Nafsu adalah berasal daripada perkataan Arab seasal dengan perkataan Ibrani iaitu nafsh yang membawa maksud diri, ego atau jiwa seseorang individu. Seperti di dalam Al-Quran, nafsu dikaitkan dengan sifat individual dan kolektif di mana ia menunjukkan bahawa kesemua umat Islam di atas muka bumi ini memiliki sifat seperti nafsu, jiwa dan kesedaran di mana ia terletak pada diri mereka sendiri dan tanggungjawab mereka untuk menjalankan kehendak atau nafsu tersebut. Manakala, menurut ahli falsafah sufi, nafsu merupakan keadaan yang paling tidak murni dan berkonsepkan ego seseorang individu. Mereka beranggapan bahawa nafsu ialah dimensi yang paling rendah bagi kewujudan dalaman seseorang individu dan hanyalah bersifatkan seperti haiwan dan juga syaitan. Terdapat 3 peringkat utama konsep nafsu menurut ahli falsafah sufi, iaitu nafsu hasutan, an-nafs al-amarah, kedua, nafsu menyesali, iaitu an-nafs al-luwamah, dan peringkat ketiga iaitu nafsu tenang, iaitu an-nafs al-muta'inah. Nafsu hasutan merupakan nafsu di peringkat primitif dan ianya boleh diklasifikasikan sebagai perbuatan menghasut individu untuk melakukan kejahatan. Nafsu hasutan merupakan nafsu diri yang paling rendah dan dikaitkan dengan naluri asal seorang manusia yang sering tercenderung dalam melakukan kejahatan. Seterusnya, nafsu menyesali merupakan konsep nafsu di peringkat hati. Konsep nafsu peringkat hati seperti nafsu untuk menuduh manusia lain untuk kepuasan diri dan menuruti ego sendiri. Nafsu ini berpuncakan daripada hati seseorang individu dan hasil daripada melihat kejayaan maupun kelemahan seseorang individu yang lain. Selain itu, nafsu ini juga berpunca daripada mengharapkan kesempurnaan yang hanya berasaskan kepada kepuasan mereka tersendiri. Akhir sekali ialah nafsu tenang. Nafsu ini merupakan salah satu konsep nafsu di peringkat utama yang terunggul bagi umat Islam. Nafsu tenang memberi maksud tentang jiwa manusia yang menjadi tenang apabila mereka sangat tekun dalam menegakkan iman dan berusaha sedaya upaya untuk meninggalkan akhlak yang disangkakan buruk. Pada peringkat ini, para pengikut tasawuf bebas dalam berpaksikan perkara yang berunsurkan kebendaan maupun masalah duniawi dan hanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Nadirah. Saya Syazwina Asilah binti Saifuddin akan membahaskan tentang kelemahan dan kejelekan hawa nafsu. Tapi sebelum itu, mari kita lihat hadis yang ditekankan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan, sejahat-jahat musuh kamu ialah nafsu kamu sendiri yang berada antara 2 rusuk kamu. Hadis ini membawa maksud, nafsu itu mesti ada dalam diri manusia. Tak boleh tidak. Tapi kita mesti didik hawa nafsu tersebut. Kerana jika tidak, maka akan mendatangkan kerosakan pada diri, dunia dan akhirat kelak. Hawa nafsu sering dikaitkan dengan sesuatu yang tidak baik. Tapi sebenarnya terdapat 2 jenis nafsu iaitu nafsu mahmudah yang membawa kebaikan dan nafsu mazmumah yang membawa kejahatan. Jadi, dari mana datangnya nafsu tidak baik ini? Nafsu tidak baik datangnya dari orang yang lemah akidah, pengetahuan dan jauh dari Tuhannya. Sekarang mari kita lihat contoh nafsu tidak baik, iaitu yang pertama, nafsu yang mendorong manusia menjadi malas. Sebenarnya sifat malas ini berasal dari syaitan. Syaitan akan bisik sehalus-halusnya kepada manusia dan latih diri mereka untuk tunduk pada nafsu. Terdapat satu hadis yang mengatakan syaitan akan berbisik, malam masih panjang, maka tidurlah sebanyak 3 kali sehingga tercipta 3 ikatan. Maka jika kita hendak putuskan ikatan yang pertama,
So, waktu kita bangun dari tidur, kita mesti mengucapkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ikatan kedua, kita mesti ambil wuduk. Dan ketiga, kita kena solat. Maka terlerailah ketiga-tiga ikatan tersebut. Nafsu yang kedua ialah nafsu yang berlebih-lebihan. Sebagai contoh, sifat boros. Islam mengajak umatnya untuk sentiasa bersederhana dalam apa jua yang kita lakukan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang boros adalah saudara-saudara syaitan. Sekarang saya hendak kongsikan isu yang berkaitan dengan hawa nafsu, iaitu isu kebocoran kertas UPSR. Terdapat banyak sebab berlakunya kejadian ini, tapi apa yang boleh dikatakan, kejadian ini berlaku disebabkan tekanan untuk mendapatkan markah cemerlang. Jadi, seseorang itu akan menjadi taksub dan bila nafsu telah menguasai diri, maka terjadilah kebocoran kertas UPSR tersebut. Bagaimana pula kalau seseorang itu tidak dapat mengawal nafsu? Semestinya akan berlaku kezaliman kerana nafsu telah menguasai diri. Tapi apa yang kita boleh lakukan ialah kritik dan memberi nasihat. Tapi sekiranya tidak berjaya, maka kita perlu benci kezaliman tersebut. Seterusnya, kelemahan hawa nafsu. Di sini saya sertakan 3 kelemahan hawa nafsu, iaitu yang pertama, tiada panduan hidup, yang kedua, membinasakan hati, dan yang ketiga, menghilangkan jati diri. Mari kita lihat kelemahan hawa nafsu, iaitu membinasakan hati dengan lebih mendalam. Contoh, nafsu amarah yang tidak dikawal akan menyebabkan hati menjadi mati dan menyebabkan seseorang itu mudah terjerumus dalam melakukan kezaliman. Secara keseluruhan, nafsu yang tidak baik boleh mendatangkan kezaliman yang akan membawa kehancuran pada seluruh masyarakat dan negara. Al-Quran ada memberikan peringatan, dan jagalah diri kamu daripada dosa yang bukan sahaja menimpa orang zalim antara kamu secara khusus, akan menimpa kamu secara umum. Dan ketahuilah bahawa Allah maha berat azab seksanya. Surah Al-Anfal. Tanda kehancuran masyarakat ialah mereka akan bekerja keras untuk memenuhi nafsu mereka. Oleh itu, perjuangan yang menentang nafsu dianggap yang terhormat dan menuju ke jalan yang benar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum semua. Sudah tiba masanya untuk kita mengenal pasti keperluan dan kelebihan nafsu baik. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama diberi ialah Siti Hawa Aisyah binti Abdul Rahim. Nafsu adalah jalan atau lebih difahami dengan peluang bagi syaitan untuk mengganggu dan menyesatkan manusia. Ini diterangkan oleh hadis Rasulullah SAW yang maksudnya, sesungguhnya syaitan itu bergerak mengikuti aliran darah, maka persempitkanlah jalan syaitan melalui lapar dan dahaga. Melawan syaitan boleh juga dengan cara melawan hawa nafsu dengan mengawal dan mengurangkan makan, atau boleh juga dengan cara berpuasa. Jika nafsu tidak terdidik dengan betul, syaitan dapat peluang yang sangat luas untuk merosakkan dan menyesatkan manusia. Persoalannya sekarang, mengapa perlunya nafsu baik di dalam diri seseorang? Allah menjadikan manusia terdiri daripada segi jasmani dan rohani. Terdapat satu bahagian yang disebut dengan nafsu di dalam aspek rohani. Nafsu ini peranannya ialah menentukan arah dan tujuan dalam kehidupan manusia. Nafsu ini kadang-kadang cenderung kepada kebaikan dan keburukan. Nafsu baik itu untuk menyedarkan manusia bahawasanya dunia ini sementara. Manusia harus berpijak di dunia yang nyata dengan cara bersyukur sentiasa kepada Yang Maha Esa. Sebagai contoh, lapar menjadikan badan manusia lebih ringan tulang untuk beribadah termasuk bekerja lillahi ta'ala. Terdapat 5 contoh nafsu baik yang kita akan pelajari dalam video ini. Yang pertama, lawamah yang bermaksud menyesali diri. Seterusnya, mutmainah iaitu sifat jiwa yang memperoleh ketenangan. Mereka sentiasa menunggu waktu untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga ialah radiyah. Radiyah ialah sifat orang yang reda terhadap apa jua sekalipun yang akan berlaku dalam hidup mereka. Tiada siapa yang boleh berbuat demikian kecuali mereka yang memiliki nafsu radiyah. Yang keempat, mardiyah ialah apa sahaja yang mereka lakukan mendapat keredaan Allah. Allah reda dengan apa sahaja yang mereka buat. Mereka inilah yang disebut dalam hadis Qudsi. Mereka melihat dengan pandangan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah dan berkata-kata dengan kata-kata Allah.
Yang terakhir, kamilah, iaitu nafsu yang paling sempurna di sisi Allah. Kamilah hanya darjat untuk para rasul dan para nabi. Manusia biasa hanya sekadar peringkat keempat saja, iaitu mardiyah. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Hawa atas penerangan mengenai konsep nafsu baik sebentar tadi. Sekarang saya, Nurul Ain binti Rizal, akan menerangkan aplikasi nafsu dalam membina insan sejahtera. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan manusia dengan 3 bentuk jiwa rohani yang dapat membuatkan kehidupan di dunia bersifat seimbang dan dinamik. Ketiga-tiga bentuk jiwa tersebut ialah jiwa tumbuhan, jiwa kehaiwanan dan akhir sekali nafsu tergolong dalam bahagian ketiga bentuk jiwa rohani yang dikurniakan Allah kepada manusia, iaitu jiwa akli dan jiwa qalbu. Di dalam surah Ali Imran ayat 190 hingga 191, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda, yakni kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk dalam keadaan berbaring, dan mereka yang memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, jadilah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari seksa neraka. Hal ini menunjukkan bahawa setiap kejadian Allah, termasuklah nafsu, semuanya tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi penuh dengan kebaikan jika dikawal. Bermaksud, nafsu boleh diaplikasikan dalam membina insan sejahtera hanya jika kita mampu mengawal nafsu tersebut. Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada langkah mengawal nafsu. Langkah yang pertama adalah manusia berakal, manusia yang bijak mengawal. Dan kata kunci di sini ialah memelihara akal. Memelihara akal boleh dibahagikan kepada 2 aspek, iaitu membina dan mempertahankannya. Membina akal merupakan satu tuntutan syarak berkaitan dengan kewajipan menuntut ilmu. Akal yang disirami dengan ilmu pasti membuatkan seseorang mampu berfikir dengan lebih rasional. Manakala, dari sudut mempertahankan akal pula, boleh dikaitkan dengan pengharaman arak atau apa sahaja yang mempunyai ilah kepada pengharaman arak, iaitu memabukkan. Malahan, ia mampu menghilangkan kewarasan akal untuk berfikir secara lebih rasional. Walau bagaimanapun, akal yang hebat tiada gunanya jika ia dibiarkan tanpa panduan agama. Hal ini kerana akal yang tidak menuruti panduan agama secara langsung mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk menuruti hawa nafsu. Berakal dengan panduan agama akan menjadikan seseorang manusia mampu membezakan antara hak dan batil, antara nafsu jahat dan nafsu baik, antara perkara yang betul dan juga yang salah. Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada langkah mengawal nafsu yang kedua, iaitu merujuk kepada frasa solat kunci kesejahteraan. Kata kunci yang ingin difokuskan ialah menunaikan dan memelihara solat kita. Kita semua sudah sedia maklum bahawa asas teguh kehidupan sejahtera bagi seseorang mukmin adalah dengan melakukan perintah Allah. Di dalam Al-Quran, perkara penting yang ditekankan untuk melawan hawa nafsu yang mendorong kita melakukan kejahatan dan maksiat adalah dengan menunaikan solat 5 kali sehari dan menjaga ibadah solat. Solat bukan sahaja mampu mengawal diri daripada membiarkan nafsu menguasai diri, malah sekaligus mendidik sifat disiplin dalam diri kita. Solat merupakan tiang agama dan pencegah kepada segala kemungkaran. Seseorang Muslim yang menjaga solatnya dalam masa yang sama juga mampu mencorak kehidupannya menjadi insan yang sejahtera. Baiklah, selepas membentangkan keseluruhan konsep mengenai tajuk kami pada hari ini, maka dapatlah kami simpulkan bahawa bagi mencapai konsep insan sejahtera melalui nafsu, kitalah yang harus mengawal nafsu kita untuk tidak melakukan perkara yang ditentang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini boleh dilakukan dengan 2 kaedah yang disebut sebentar tadi, iaitu dengan menggunakan akal untuk mengawal nafsu dan memelihara ibadah solat, kerana itulah kunci sebenar kehidupan yang sejahtera. Jika segenap masyarakat dan seluruh umat Islam mampu melakukan 2 kaedah yang disebut, bukan sahaja nafsu dapat dikawal, malah hasil daripada nafsu yang terkawal, kuranglah segala masalah-masalah sosial yang berpunca daripada kegagalan diri daripada mengawal nafsu. Justeru, modal insan yang berkualiti juga dapat dilahirkan dan konsep membina jati diri insan sejahtera juga mampu dicapai.
Ingatlah bahawa kesejahteraan hidup seseorang insan hanya akan dapat dicapai apabila mereka mampu mengawal kelemahan terbesar dalam hidup mereka. Menurut riwayat Al-Baihaqi, sabda Rasulullah SAW, musuhmu yang paling kanan ialah nafsumu sendiri yang berada di antara dua sisimu. Sekian sahaja pembentangan kami dari kumpulan 4 pada hari ini. Semoga perkongsian ini membawa 1001 faedah bagi diri kita semua, insya-Allah. Sekian, terima kasih.